Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Kita masih di chapter 4 under subtopic 4.1 circles, tapi kali ni kita di case number 2 di mana kita nak cari center and radius of a circle. Previously dalam case number 1 kita hanya deal dengan macam mana nak cari equation of circle, but this time kita tak cari equation dah, kita nak cuba cari center and radius of a circle menggunakan dua method yang di list di nota ini. Okay, so method yang pertama kita nak guna method CTS, okay, complete the square method. So dalam complete the square, apa yang kita buat dalam complete the square adalah baca penerangan di bahagian bawah. Completing the square method is purposely to convert general equation into standard form. Okay, so dekat sini, kalau sebelum ni kamu masih ingat, kalau daripada standard form, kita nak tukar kepada general form, apa yang kita buat adalah kita akan expand. Okay, daripada bracket square equals to r square, nak dapat bentuk x square plus y square plus ... equal 0 ni, apa kita buat adalah kita expand. Okay, now untuk CTS, dia adalah daripada general form, kita nak dapatkan balik bentuk bracket square. Okay, apa yang boleh kita buat adalah kita akan CTS. Okay, so daripada general form, okay, yang equal to 0 ni, nak dapat balik dalam bentuk bracket square equal r square ni, kita akan CTS. Okay, so salin diagram ni dekat bahagian nota kamu. Itu method yang pertama. Method yang kedua adalah kita akan compare dengan general equation. Okay, so this is the second method. Compare with general equation. So kita kena cari nilai F, G and C. Okay, so kita akan tengok kepada soalan example 6. Madam akan tunjuk kepada satu saja contoh, which is soalan A, and the rest kamu boleh buat sendiri. Okay, kalau kamu tengok soalan A until D, semua soalan kita adalah berbentuk general equation. Okay, so macam mana daripada general ni kita nak pakai CTS dan kita nak pakai compare with general equation untuk kita dapatkan center and radius. Okay, so kita start dengan soalan A. Kita guna method yang pertama dahulu, which is kita akan pakai method CTS. Okay, so untuk method CTS ini, kita ada circle kita sebagai x square plus y square minus 2x plus 4y minus 20 equal 0. Okay, so ini adalah general form. Kalau kamu buat CTS, maksudnya nanti kamu nak form bentuk bracket square equals to r square. Okay, kita cuba nak form bentuk bracket square. So, bila kamu nak buat CTS, sebelum ni kamu dah belajar, CTS melibatkan kuadratik. Okay, so untuk circle, kita ada dua jenis atau dua variable yang kuadratik, which is kita ada x square, kita juga ada y square. Okay, so bila kamu nak buat CTS, kita akan asingkan CTS itu. Satu untuk term x, satu lagi CTS untuk term yang melibatkan y. Okay, so now apa yang kita boleh buat sekarang adalah, madam nak pindahkan dahulu constant ini, kita ada negative 20 to right hand side. Okay, so kita ada x square plus y square minus 2x plus 4y equals to 20. Okay, madam move negative 20 to the right hand side. Okay, next thing, madam nak kumpulkan x term di bahagian hadapan. Maksudnya kita ada x square minus 2x. Madam kumpulkan dia sekali, x square dengan minus 2x. And then y term akan berada di bahagian belakang, which kita ada plus y squared plus 4y. Okay, so x term satu kumpulan, y term satu kumpulan. And then equals to 20 on right hand side.
Okey, sekarang kita dah boleh buat CTS. Okey, so CTS yang pertama adalah untuk X term. So, madam highlight warna hijau ni. Kita nak buat CTS untuk yang ini. So, kalau kamu masih ingat, apabila kita buat CTS, kita salin balik the first two term, which is x square minus 2x. Kemudian kita akan plus, dekat sini kita akan ada b over 2 square minus again with b over 2 square. Ini adalah CTS. Okay, so plus kita punya b adalah negative 2. Okay, so negative 2 over 2 square minus balik perkara yang sama, negative 2 over 2 square. Okay, so yang ini adalah CTS untuk X term, maksudnya yang berwarna hijau. Okay, and then kita masih ada Y term yang dalam bentuk kuadratik juga, madam guna warna kuning. Yang ini pun perlu kita buat CTS. So, jangan risau, kamu tinggal sambung saja di bahagian belakang. So, CTS salin balik the first two term, Y squared plus 4Y. Kemudian kita akan tambah B over 2 squared. So, untuk Y term, kita punya B adalah 4. Okay, positive 4. So, kita ada 4 over 2 squared minus with the same thing, 4 over 2 squared. And then, habis CTS equals to 20 on the right hand side. Okay, so yang kuning CTS-nya adalah yang ini untuk Y term. Okay, and then kita tinggal completekan atau kita bentukkan bracket square kita. So, kalau kamu masih ingat, bila nak bentukkan bracket square, kita akan ambil the first 3 term. Okay, yang kamu buat CTS ni. So, macam mana nak bentukkan dia dalam bracket square? Ambil yang pertama dan yang ini. Okay, yang ada square tu. Okay, kamu ambil, letakkan dalam bracket square. Okay, di dalam bracket nak isi apa? Kamu akan isi X dan juga nilai dalam ni. So, kita ada X. Nilai dalam ni negative 2 divided by 2 dia adalah negative 1. So, dia akan jadi macam ni. X minus 1 square. Okay, and then yang belakang ni, which is this one, kamu just turunkan dia. So, dia jadi minus negative 1 square. Okay. And then do the same untuk Y term. Sama juga, kita akan ambil the first 3 term untuk kita letakkan dalam bracket square. Okay. So, the first 3 term, kita fokus kepada yang ada square ni. So, apa yang akan kita masukkan dekat dalam bracket square adalah yang ini dan yang ini. So, kita akan ada Y untuk this one. And then yang ini 4 divide by 2 dapat positive 2. So, you akan letak plus 2. And then yang belakang, which is yang ini, tinggal kamu salin saja. So, kita ada negative 2 squared equals to 20. Okay, so kita dah berjaya sikit bentukkan bracket square tu. So, now kamu nampak kita ada numbers, which is yang ini dan yang ini. So, number ini tolong bawa dia pergi right hand side. Okay, supaya yang tinggal di bahagian left hand side, kita hanya ada bracket square. Okay, so tinggal yang ini dan yang ini di bahagian kiri. So, kita ada X minus 1 square plus, okay, sini ya, ada plus ni. Plus Y plus 2 squared and then equals to 20 and then plus negative 1 squared plus 2 squared. Okay, pindahkan semua nombor ini ke kanan. So, yang tinggal adalah X minus 1 square plus Y plus 2 squared equals to, on right hand side boleh straight away tekan calculator. So, kamu akan dapat 25. Okay, so dah nampak sikit bentuk standard form. So, kalau nak cantik lagi, boleh tulis X minus 1 square plus
y plus 2 squared equals to 5 squared. Okay, so kalau kita compare dengan bentuk standard form, ini adalah x minus h square plus y minus k squared equals to r squared. Okay, so dari sini kamu tahu center dia mesti hk. Okay. So, bila kamu compare, hati-hati untuk kamu baca nilai h. Okay. So, negative 1, negative h. So, h adalah 1. Dan lagi satu kita akan compare untuk nilai k. So, positive 2 is equals to negative k. So, k adalah negative 2. So, kita punya center h adalah 1, k adalah negative 2. And then one more, kita perlu cari radius. So, radius kamu boleh direct compare di bahagian sini. So, 5 square adalah r square. So, your r is equal to 5. Okay. So, dapatlah center and radius. So, ini adalah cari center and radius menggunakan CTS method. Okay, so bezanya cuma kamu kena buat CTS untuk X term dan juga Y term. Okay, berasingan macam ni, and then baru kamu gabung semua dalam bracket square, bentukkan seperti standard form. Okay, next madam nak tunjuk macam mana kita nak buat atau nak cari center and radius tapi menggunakan method yang kedua. Okay, now masih di soalan A. Tadi kita dah jumpa pada soalan A, centernya adalah 1, negative 2 and radius is equals to 5 menggunakan CTS method. Okay, now kita nak buat method yang kedua, which is kita compare dengan general equation. Kita tengok, kita dapat tak center dan radius yang sama. Okay, so yang ini lebih senang. Kita kembali kepada soalan A. So, kita ada x square plus y square minus 2x plus 4y minus 20 equal to 0. And then, kita tulis general form. Okay, so general form dia adalah x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Okay, so bila kamu nak cari center and radius menggunakan general form, kita dah tahu kalau center dia mesti negative g, negative f. And kalau radius, dia ada formula radius g squared plus f squared minus c, and then kita akan square root everything here. Okay, so maksudnya dekat sini untuk cari center and radius kita perlukan nilai g, nilai f dan juga nilai C. Okay, so sekarang kita compare sahaja circle yang diberi dengan general equation. Okay, so macam mana nak compare? Kita akan compare yang pertama sekali untuk cari G. Kita akan compare yang ini. Okay, X term yang ini. So, kita kata negative 2X is actually equals to positive 2gx. Okay, so x ini dah sama, tak perlu tengok. So basically kita ada negative 2 equals to 2g. So your g is equals to negative 1. Okay, and then compare lagi satu untuk f. Okay, so untuk f kita akan compare y term yang ini dengan 2fy. Okay, so kita ada 4y akan equals to 2fy. So y kita akan compare 4 dengan 2f. So kita dapat nilai f equals to 2. Okay, so nilai g dan f ini yang kita akan guna untuk cari center. So center adalah negative g. So hati-hati, g kita adalah negative 1. So dia ada negative 1. And then untuk f kita ada negative 2. So, overall center adalah 1, negative 2. Okay, so kita dapat sebenarnya center pakai general form compare sahaja dan pakai CTS dia adalah jawapan yang sama. Okay, now kita cuba cari
R atau radius. Kita tengok kita dapat tak 5. Okay, so nilai G dah ada, nilai F dah ada, kita perlukan nilai C. Okay, so untuk C kamu akan compare nombor yang belakang sekali. So kita nampak dekat sini, C, positive C is actually equals to negative 20. So kamu tinggal ganti masuk dalam formula. So negative 1 square plus 2 square minus C is negative 20. And then square root everything. So basically yang ni kamu akan dapat square root 25, which is actually equal to 5. Okay, so sama sahaja sebenarnya. Ini adalah cara compare with general form, which is lebih senang. Kamu tinggal cari GFC, ganti masuk, ganti masuk. So kamu dapat center, dapat radius. Okay, tadi kita buat secara CTS, masih dapat jawapan yang sama. Okay, so dekat sini ada dua method untuk cari center and radius. Kamu boleh pakai mana-mana yang memudahkan kamu, tapi make sure kamu baca arahan soalan. Okay, kalau soalan minta CTS atau ada arahan yang menyebut tentang CTS, maksud kena tahu cara CTS. Kalau tak ada sebab apa-apa, kamu nak pakai general form macam ni pun boleh. Okay, so untuk all the question, madam nak kamu guna dua-dua method. Satu CTS, satu lagi compare dengan general form. So kamu tengok, sepatutnya pakai dua-dua method, mesti dapat center and radius yang sama bagi setiap soalan. Okay, next kita akan sambung untuk circle. Kali ni di case yang ketiga, kita nak cari points of intersection. Okay, so whenever kita sebut intersection point, macam mana nak cari intersection point, kamu dah tahu. Biasanya kita akan buat y1 equals to y2. Okay, kita equate dua equation. And then contoh kalau y1 equals to y2, kamu akan dapat x. Apakah nilai x, and then kamu akan sub masuk x ini kepada mana-mana equation y untuk dapatkan nilai y. Okay, itu yang biasa kita buat untuk cari intersection point. So lebih kurang yang sama kita akan apply untuk circles. So intersection point ada dua jenis untuk circle di bahagian bawah ni. Yang pertama, kita ada intersection point between two circles. Okay, so sebagai contoh, katakan kamu ada satu circle yang begini, and then ada satu lagi circle yang begini, and then kita nak cari intersection point, which is koordinat untuk yang sini dan yang sini. Okay, dan satu lagi kita ada intersection point between a circle and a line. Okay, yang ini kalau katakan kamu ada satu circle, okay, kemudian ada satu garis lurus, okay, begini. So kita nak tentukan intersection point antara garis lurus ini dengan circle. Okay, so bahagian yang atas ni ada explanation tentang discriminant, tapi yang ini later on Meda explain kembali once kita jumpa example yang berkaitan dengan yang ni. Okay, at this moment kita continue dulu dengan example 7. Okay, so example 7 kita nak cari find the points of intersection of the following circle. So kalau kamu tengok dekat sini, kita ada dua jenis circle lah. Satu yang ini, satu yang ini. So case-nya adalah between two circles. Kita nak cari intersection point. Okay, so kita tengok soalan A. Okay, first kali kita akan label kedua-dua equation of circle kita. Yang ini madam akan label equation number 1. Circle yang kedua sebagai equation number 2. Okay, now apa yang madam akan buat adalah kita akan remove, okay, certain term dengan operasi tolak. Okay, so madam akan buat equation 1 minus with equation 2. Maksud kita ada x square plus y square minus 4x plus 6y minus 12 equal 0. Ini equation pertama. Kita nak tolak dengan equation yang kedua. Okey, kenapa kita pilih operasi tolak? Supaya kita dapat hilangkan term yang ada square di hadapan ni. Okey, contoh x square tolak x square akan jadi 0. Y square tolak y square also jadi 0. So kita hanya tinggal yang bahagian belakang ni. Okey, so kamu akan buat operasi tolak seperti biasa.
Negative 4x plus 5x jadi x. And then 6y minus 3y plus 3y. Negative 12 plus 4 kita dapat negative 8 and then equal 0. Okay, so daripada equation circle yang ada square and then kita dah reduce sampai jadi linear macam ni. Okay, so dekat sini kamu ada dua option. Either kamu jadikan x subject atau kamu jadikan y subject. Mana-mana pun boleh akan dapat jawapan yang sama, cuma berbeza sikit pada langkah kerja. Mungkin ada sum yang melibatkan fraction atau mungkin ada salah satu cara tu akan menyebabkan jalan kerja kamu panjang sikit, tapi boleh jadikan x ataupun y sebagai subject. Okay, so kalau contoh soalan ni, madam akan jadikan x subject. Okay, kerana dia lebih senang. Okay, so kita ada 8 tolak 3y. Okay, so apa nak buat dengan x yang ini, madam highlight sikit warna kuning ni. Apa kita nak buat adalah kita akan sub this x, okay, into equation 1 or equation 2. Mana-mana sahaja. Okay, supaya kamu dapat satu equation yang dalam satu variable sahaja. Okay, so contoh dekat sini madam nak sub x equals to 8 minus 3y ini ke dalam equation 1. Okay, madam pilih equation 1. So, daripada equation 1, kita ada x square plus y square minus 4x plus 6y minus 12 equal 0. So, apa madam nak buat adalah ganti x ini di tempat x. Okay, so ada dua tempat x. Madam highlight warna kuning. Yang ini dan yang ini. So, gantilah x itu dengan 8 minus 3y square plus y square minus 4. Again, jumpa x ganti dengan 8 minus 3y plus 6y minus 12 equal 0. Okay, so dari sini kamu akan nampak yang kita dah wujudkan satu equation yang hanya tinggal satu variable, which is y. So maksudnya bila kamu solve, kamu akan jumpa y terlebih dahululah. Okay, so next adalah simplify sahaja. Okay, kita expand everything and then simplify. So, kita ada 10y squared. And then, untuk y term, kamu tekan calculator, negative 48y plus 12y plus 6y. So, yang ni akan bagi kamu negative 30y. And then, all the constant pun kamu kena selesaikan. 64 minus 32 minus 12. So, yang ni akan jadi plus 20 and equals to 0 on the right hand side. So equation ni masih boleh simplify, bahagi everything dengan actually 10. Okay, so kita ada y square minus 3y plus 2 equal 0. And then kamu akan cari y dari sini dengan cara kamu factorize. Okay, so kita ada y minus 1 minus 2. Okay, so bila kamu factorize, make sure kamu expand sikit untuk pastikan kamu dapat perkara yang betul. So dari sini kita ada dua nilai. Kita jumpa nilai y dahulu. Okay, y1, satu lagi y equal 2. Okay, then bila dah jumpa y, kamu nak cari intersection point. Okay, so point kita mesti dalam bentuk x dan y. So far kamu jumpa y sahaja, so kita nak cari x. Di mana kamu nak cari x? Use from here. Okay, jangan ganti masuk balik dalam equation asal. Okay, you boleh guna terus dari sini. So, kita ada x is equals to 8 minus 3y. So, kita pakai y yang pertama. When your y equal 1, what is your x? 8 minus 3 ganti y dengan 1. So, kita ada 5. And then one more, kalau y equals to 2. Okay. Kalau y adalah 2, cari nilai x. So, kita ada x equals to 8 minus 3 times 2. So, jawapannya adalah 2. Okay.
So, kamu disuruh cari intersection point. So, pastikan kamu conclude dalam bentuk koordinat untuk points, okay? So, intersection points dekat sini kita tahu kita ada 2. Okay, the first one adalah yang tolong hati-hati waktu kamu transfer dalam bentuk koordinat. Okay, kita jumpa y1 dan y2. So, madam letak untuk koordinat y dulu, 1 and 2. And then kita akan fill in untuk x. So, x yang kita jumpa kalau y1, x-nya adalah 5. Okay, so y1, x 5. Kalau y2, okay, x-nya juga 2. Okay, so 2 and 2. So, ini adalah intersection point kita. So, kamu boleh have a try untuk soalan B dan C. Okay, and last one kita ada example 8. Kita disuruh cari intersection point between the following circle and line. Okay, so yang ini adalah case kalau kamu ada circle and then ada satu line, garis lurus, kita nak cari intersection point. So, yang ini lebih senang. So, kamu diberi equation circle and then ada equation line. Okay, so kita tengok soalan A. Kita ada equation circle sebagai x square plus y square equal to 10. And then kita ada equation line y plus 2x equal 5. Okay, so yang ni sangat senang. Kita dah ada satu linear form dekat sini. So, kamu boleh either jadikan y subject atau kalau kamu nak jadikan x subject pun boleh terpulang. Okay, so yang ni senang. Madam ambil y is equals to 5 minus 2x. Okay, so yang ini kita akan replace di tempat y pada equation of circle kita. So, kita ada x square plus y akan diganti dengan 5 minus 2x square equals 10. And then macam biasa kita akan expand plus 4x square equal 10. And then kamu simplify. So, kita ada 5x square minus 20x plus 15 equal 0. And then, boleh simplify lagi kuadratik ni dengan cara bahagi 5 kiri dan kanan. So, kita ada x square minus 4x plus 3 equal 0. And then, kamu akan factorize to find the x values. So, kita ada 3, 1, minus, minus. Okay, so untuk soalan ni kita jumpa x dahulu. So, kita ada 2x, x equal 1 and 1 more x equal 3. So, do the same macam tadi kita buat untuk between two circle. Kita dah jumpa nilai x. So, kita nak cari nilai y sebab kita nak cari point. Okay, intersection point mesti bentuk xy. So, kamu dah jumpa x. Kita nak cari y, gunakan yang ini. Okay. So, if your y is equals to 5 minus 2x. So, kalau kita punya x equal 1, kita punya y adalah 5 minus 2 times 1. So, kita dapat 3. One more, kalau x kita 3. So, kita akan dapat nilai y 5 minus 6 equals to negative 1. Okay, so kita punya intersection points ada 2 dekat sini. Okay, yang pertama kalau x-nya 1, yang kedua kalau x 3. And then kalau x1, kita punya y adalah 3. So, ini 3. And then one more, kalau kita punya x adalah 3, kita punya y adalah negative 1. Okay, so ini adalah kita punya intersection point between circle and also line. Okay, so ada satu lagi example iaitu soalan B. Boleh cuba buat.